Hanya dia, cuma dia yang kan mampu menyambutnya. Dan terus aku terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Dengan kuasamu mataku memandang sepenuh sayang, dia tercinta. Dengan kuasamu pasti ku diseru dan kan menyatu di ambang cinta. Bukan bibir ini berbicara, namun jiwa ini berbahasa. Dalam lamunan ku yakinkan kaulah teman kebahagiaan. Tuhan temukan aku penawar, belum dari tusuk duri cinta. Hanya dia, cuma dia yang kan mampu menyembuhnya. Dan terus aku terus berdoa, berdoa, bukan bibir ini berbicara, namun jiwa ini berbahasa. Dalam lamunan ku yakinkan kaulah teman kebahagiaan. Tuhan temukan aku penawar, kali tusuk duri cinta. Hanya dia, cuma dia yang kan mampu menyembuhnya. Hanya dia, hanya dia. Membawa bahagia. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diukir. Daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi khairan min zawjatin salihah in amraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama alaiha abarrathu wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malih." Maksudnya, sebesar-besar perkara yang mendapat faedah setelah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla ialah isteri yang salihah, di mana bila suaminya memerintahkannya, nescaya akan taat kepadanya. Dan jika suami memandangnya, dia akan berhias, justru menggembirakannya. Dan jika suaminya bersumpah ke atasnya, nescaya dia akan menunaikannya. Dan jika suaminya tiada, dia akan menjaga diri serta marwahnya dan harta suaminya. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة
وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah rida nafsi. Subhanallah zinata arshi. Subhanallah midada kalimati. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah rida nafsi. Subhanallah zinata arshi. Subhanallah midada kalimati. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah rida nafsi. Subhanallah zinata arshi. Subhanallah midada kalimati. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah rida nafsi. Subhanallah zinata arshi. Subhanallah midada kalimati. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah rida nafsi. Subhanallah zinata arshi. Subhanallah midada kalimati. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah rida nafsi. Subhanallah zinata arshi. Subhanallah midada kalimati. Anda mahu memberikan harta kepada anak anda, tetapi anda masih boleh menikmati harta tersebut selagi anda hidup. Mahu tahu caranya? Anda mahu membuat wasiat, tetapi anda bimbang wasiat itu nanti masih boleh dipertikaikan. Anda mahu tahu bagaimana menyediakan dokumentasi wasiat yang terbaik. Mahukah anda mendapat bimbingan untuk menguruskan harta yang ditinggalkan oleh ahli keluarga yang telah meninggal dunia dan mengetahui tata caranya? Sekali lagi kami bawakan kepada anda program khusus yang boleh menjawab bermacam-macam soalan berkaitan pengurusan harta. Program yang boleh membimbing anda untuk menguruskan harta dengan kaedah yang terbaik. Program yang mengandungi latihan dalam kumpulan yang akan sama-sama membincangkan permasalahan harta yang biasa kita hadapi. Bawalah masalah-masalah anda berkaitan harta kepada kami untuk diselesaikan dengan menghadiri program kami, kursus bimbingan dan panduan pengurusan harta keluarga Islam tahun 2022 yang akan diadakan pada 22 hingga 23 November 2022 di Dewan Besar IKID. Yuran hanya RM450 sahaja. Untuk pendaftaran, hubungi unit program dan latihan di talian 03-6204-6323 atau 325 atau layari laman web IKIM untuk maklumat lanjut. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Sakit lutut? Sapulah Gel Amani. Dapatkan dari wakil jualan di seluruh negara atau WhatsApp 01999966686. Gel Amani, gel sapuan lutut pilihan ibu dan ayah. Gel Amani. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusegomba. Percayalah,
Sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Otak manusia ada 3 store. Nama 1 sensory store, 2 short term store, 3 long term store. Long term store ni kalau satu ilmu amalan lekat pada long term store, mak ayah dah tak risau dah. Ada mak ayah, kita ada mak ayah, anak tak akan buat. Ikut psikologi dia kata, ambil contoh bab solat. Macam mana cara nak bagi lekat anak tu boleh solat walaupun tak ada mak ayah? Ikut psikologi, kena berulang sebanyak 15 kali. Kalau tanya saya 15 hari. Ada solat berjemaah dengan anak. Lepas pada tu kalau mak ayah sibuk macam mana pun, solat dah lekat dekat anak. Ikut psikologi. Tapi kalau buka pula hadis Nabi SAW, 40 hari. Kan kita berdengar dengan hadis Nabi kata, kalau nampak seorang lelaki berulang alik ke masjid selama 40 hari tanpa tertinggal rakaat pertama, dia dapat 2 kebebasan. Bebas api neraka, bebas daripada sebab munafik. So anak tu nanti, kalau nak boleh anak tu tak munafik semayang. Semayang kena Allah bukan sebab mak bapak. 40 kali ulang berjemaah dengan anak-anak tadi. So dekatlah semayang. Baik, dah buat juga, anak buat salah juga. Dah tegur juga. Kan ayah kata semayang, tak semayang juga, boleh beli rotan. Bukan setakat urut, rotan pun boleh. Tapi dengan syarat lepas melalui proses. Ingat, dia ada proses tu. Dia bukan hari ni buat, hari ni dapat. No, tak. Kadang-kadang Pian, dah mati mak ayah berubah. Sebab itulah Allah Ta'ala tak tanya apa yang kita dapat. Allah tanya apa yang kita buat. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ayo sertai kuis longgar bahasa bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2022 Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi pemanggil bertuah menerusi slot aspirasi 10.1 setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 November 2022 dan rebut peluang menangi voucher buku Dewan Bahasa dan Pustaka bernilai RM200. Anda hanya perlu kenal pasti perkataan yang terkini bagi menggambarkan maksud yang sama dengan perkataan arkaik yang diberikan oleh penyampai. Menarik kan? Apa lagi? Jangan lepaskan peluang sertai kuis selongkar bahasa hanya di Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Ya Rasulullah inni bika abdul mustajir lam yakhib wallahi dhanni fika ya ni'man nasib.
seseorang yang memiliki iman walau sebutir pun dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Negeri Sembilan 102.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Regensi Kefahaman Islam Malaysia di IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur Alhamdulillah. Selamat petang kepada anda. Terus kita nak bawakan lagi pengajian ilmu akidah di petang Khamis ini menerusi rancangan Imanuna Iman Kami, dan kita nak ajak juga rakan-rakan kita Mona untuk berada di platform media kita di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Ya, betul itu. Boleh tonton di situ untuk para pendengar yang menonton di FB dan YouTube, dan untuk para pendengar juga kita akan buka ruang dan peluang untuk pertanyaan di 01129004 004 di WhatsApp konti Radio IKIM. Ya, betul. Terus kita nak mengalu-alukan tetamu kita yang dah pun berada di konti kita Mona. Tak lain tak bukan menerusi rancangan Imanuna. Kita dengarkan lagi perkongsian ilmu oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, merupakan pensyarah dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukuma? Alhamdulillah bikhair insyaallah. Wa syukran jazilan lihudurik daiman wa ma'al inshighal ad-daim yani. Alhamdulillah. Inshighal la yatawaqqaf. Alhamdulillah. Walakin ad-dirasah muhimmah. Naam, alhamdulillah, masya-Allah. Dan untuk petang ini Doktor akan sambung kembali bersama Mutiara Ilmu Akidah 100 soal jawab asas aqidah, terjemahan kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Dan tajuk ni untuk petang ini Ruh. Pendek je, ruh. Tapi bagaimana bicaranya dan laluan perkongsiannya, jom sama-sama kita dengar, tekun dan kita hayati sama-sama insya-Allah. Silakan Doktor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Datin Mona, kepada Saudara Syafiq, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imam, para masyayikh yang dihormati sekalian, dan wabil khusus segenap pendengar Radio IKIM yang berbahagia. InsyaAllah semuanya selamat dalam perjalanan pulang. Selamat pada mana-mana perjalanan yang dituju, dengan harapan insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa merahmati kita semua. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah hari ini kita akan membahaskan satu topik yang sangat penting, iaitu membahaskan tentang ar-ruh. Ruh ni apa? Kita bahas ruh. Jadi sebelum kita mula tu, kita bahas sedikit je tentang definisi ruh. Jadi banyak orang tanya tentang ruh. Jadi kita dalam umat Islam ni wajib beriman dengan wujudnya ruh. Kenapa wajib beriman dengan wujudnya ruh? Sebab ayat Al-Quran, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi yang bermaksud engkau ditanya atau mereka akan bertanya kepadamu wahai Rasulullah SAW, 'anir ruhi, tentang ruh. Ni
Jadi perkataan roh tu memang disebut dalam ayat Al-Quran. Jadi tentang roh, qulir ruhu, maka engkau jawablah atau katakanlah ar-ruh, adapun roh itu adalah urusan Tuhanku. Kan, min amri rabbi, berarti urusan Tuhanku, menunjukkan bahawa dia adalah perkara yang tidak diketahui banyak di urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu disebutkan tidak diberikan kepada kalian semua di kalangan ilmu ini kecuali sedikit. Jadi yang kita tahu hanya sedikit sahaja berkenaan tentang roh. Jadi kita tak tahulah nak kata roh macam mana tu, bentuk dia ke apa ke, itu kita tak tahu, kan. Tapi ulama ada sebutkan. Jadi tersebut dalam satu kitab berjudul Tuhfatul Murid bi Syarhi Jauharatit Tauhid, karangan Al-Imam Burhanuddin Ibrahim Al-Bajuri. Imam Bajuri lah kita panggil, terkenal dengan nama Imam Bajuri. Beliau adalah seorang ulama besar Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Di akhir-akhir, maksudnya pada waktu kolonial Napoleon. Jadi Napoleon sempat menjajah Mesir, dan kalau kita ingat sejarah tersebut, Napoleon tu pernah naik ke atas salah satu ruak, dia ada satu tingkap tu dekat Universiti Al-Azhar Al-Sharif di Mesir. Dari mana lagi tahulah. Kampung. Jadi saya waktu pergi situ, kawan-kawan tunjukkan itulah tempat ruak yang di mana Syabakah yang dia berkhutbah lah kira, bukan khutbah Jumaat, maksud dia bagi pidato lah kira, menguasai Mesir pada waktu itu. Dan waktu itulah mula pengembara masuk ke dalam piramid lah dan lain-lain yang keluar cerita karut-karut banyak tu, fiction, itu bab lain lah. Tapi kita nak ceritakan bahawa Imam Ibrahim Al-Bajuri ini hidup di Universiti Al-Azhar di zaman Napoleon Bonaparte ini menjajah Mesir dan masuk di Universiti Al-Azhar. Dan waktu itu semua tahu bahawa Universiti Al-Azhar ini adalah salah satu manaratul ilmi, menara ilmu umat Islam di dunia, di dunia Islam pada waktu itu, termasuk Universiti Al-Qarawin, Jami'ah Zaitunah di Tunis, masjid di Tilimsan misalnya. Ini semua adalah manaratul ilmi. Tapi dengan penjajahan tersebut, mula ilmu universiti di Universiti Al-Azhar ini mula mendapat tantangan dari pihak kolonial. Jadi Imam Ibrahim Al-Bajuri ini seorang ulama yang hebat, yang kita terhutang budi, terutamanya umat Islam di Nusantara, kerana banyak kitab-kitabnya menjadi rujukan kita dalam ilmu akidah di Nusantara ini. So apa dia kata? Dia kata dalam kitab ini, wa madhabu ahli sunnati minal mutakallimina. Jadi madhab ahli sunnah wal jamaah di kalangan ulama ahli kalam, jadi ulama akidah, wal muhaddithin dan ulama ahli hadis, wal fuqaha'i dan ulama ahli fiqh, was sufiyati dan ulama sufi. Mereka mengatakan annaha, bahawa sesungguhnya roh adalah jismun latifun mustabikun bil badani. Dia adalah suatu jisim yang halus. Jadi dia jisim, tapi jisim yang halus. Jadi ada jisim yang khafif, yang kasar. Yang kasar ni kita lah. Jisim yang kita nampak ni semua jismun kasif. Kalau jismun latif ni, dia jisim yang halus yang kita tak nampak. Ibarat mudah dia, angin kita nampak. Kan? Boleh rasa Ustaz? Ya, saya tahu. Tapi dia jisim juga, tapi boleh nampak ke? Ini isu dia. Okey, itu pun masih kasif sikit lah, kita kata macam tu. Tapi kalau roh ni memang kita tak nampak sama sekali. Dia adalah benda gaib yang tidak kita nampak, tapi wajib untuk kita imani, kerana ayat Quran dah sebutkan. Dan disebut di sini jismun latifun mustabikun bil badani. Mustabikun berarti dia ini berlarut ataupun duduk bersama, meresap, bil badani, berada pada badan. Kashtibakil ma'i, seperti berlarutnya air, bil 'ud, yang berada pada pokok atau dahan,
Al-Akhdari yang hijau. Misalan dia, wa bihadza jazama an-Nawawi, dan atas inilah Imam Nawawi meyakinkan yang Imam Nawawi pegang. Lalu disebut wa madhhabu jama'ati sufiyah wal mu'tazilah. Lalu ada madhab segolongan ulama sufi, segolongan bukan semua, sebahagian, dan juga mu'tazilah mengatakan ia bukan jisim, bukan juga arad. Ini misalannya. Jadi ini adalah bagaimana ulama mentafsirkan tentang roh. InsyaAllah setelah ini kita akan sambung lagi. Baik, kita akan sambung dan bincang-bincangkan lagi tentang tajuk ini. Dan soalan pertanyaan Mona, macam mana untuk sampaikan kat kita kat sini? Ya, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini kita berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mengapa agaknya Allah begitu murka dan tidak sudi mengampunkan dosa syirik yang dilakukan oleh manusia? Sedangkan Allah sudi mengampunkan dosa-dosa lain, sama ada yang kecil maupun yang besar. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguhnya apabila seorang lelaki itu melakukan dosa, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sungguhnya aku telah melakukan dosa, maka ampunkanlah aku. Lalu Allah berfirman, hamba-Ku itu telah melakukan dosa dan dia tahu bahawa baginya ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan menghukum dosa itu. Sungguhnya aku telah mengampunkan hamba-Ku itu. Ini menunjukkan Allah memandang kepada pendosa yang bertaubat sebagai orang yang masih beriman. Maka keimanan itulah yang menjadi asbab keampunan Allah kepadanya. Sedangkan orang yang syirik, Allah tidak ampunkan kerana apa? Kerana dia telah menafikan ketuhanan Allah. Bagaimana mungkin Allah hendak mengampunkan seseorang yang sudah tidak lagi mengakuinya sebagai Tuhan? Maka sudah pasti orang yang syirikkan Allah, jika ia ingin bertaubat, mestilah melafazkan semula 2 kalimah syahadah bagi mengembalikan keimanan semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, apapun nama pekerjaannya, apakah seorang guru yang mengajar, seorang peniaga yang berniaga, seorang mandu yang memandu, apapun, biarlah ia memenuhi 3 prasyarat. Yang pertama, melakukan pekerjaan itu ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pekerjaan itu hendaklah halal di sisi Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya halal, barangnya halal, jual belinya halal. Dan yang ketiga, hendaklah dia mengikuti prasyarat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, umpamanya berniaga dengan jujur, tidak ada unsur-unsur riba, melakukan sesuatu dengan hanya niat untuk menolong orang lain supaya mudah dan senang dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Syafiq dan juga Mona temankan anda di rancangan pengajian ilmu akidah Imanuna Iman Kami. Ya, betul itu. Masih bincangkan tentang roh dari kitab Mutiara Ilmu Aqidah. 100 soal jawab asas aqidah, terjemahan kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah bersama yang berusaha Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ya, betul. Kita nak teruskan lagi doktor untuk bincang dengan tajuk roh ini. Silakan. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menjelaskan tentang definisi dan
huwiyah ataupun hakikat roh itu sendiri, maka lalu kita masuk pada kitab yang sedang kita bahas ini. Kan dia membincangkan pada minggu lepas, kalau tak salah, bagaimana kita mengenal Allah. Kita tak dapat melihat Allah kan. Itu persoalan dia. Maka dia pun berkata di sini, soalun hal li hadhihi al-mas'alati nadhirun fil makhluqat, ay hal yujadu fil makhluqati syai'un natahaqqaqu wujudahu ma'a annana la narahu. Yang bermaksud hadir wal hadir hafizakumullah, soalan, adakah terdapat contoh masalah ini, wujud tapi tak nampak ni, dalam makhluk-makhluk? Yakni adakah ada makhluk Allah yang boleh kita tetapkan kewujudannya walaupun kita tidak dapat melihatnya? Hadirin wal hadir afizakumullah. Jadi kita bila berbicara tentang Allah wujud tapi kita tak nampak, sebahagian orang yang ateis ni, yang tak percaya Tuhan ni, dia kata terus terang, kalau Tuhan tu wujud, mana tak nampak pun. Kan? Tak nampak, tengok tak nampak. Bukti. Bagi saya ni nampak Tuhan, barulah saya percaya misalnya. Dan mereka kononnya berpegang pada sains dan lain-lain. Tapi hakikatnya mereka yang sebenarnya salah. Kerana apa? Kerana apakah kewujudan sesuatu mesti dapat dilihat? Ini pertanyaan dia. So, how about soul? Roh. Ini yang disebut oleh mu'alif. So, bila dia tanya contoh makhluk yang kita tahu wujud, tapi kita tak nampak. Ini nak bagi contoh. So, dia bagi contoh roh lah. So, dia jawab, na'am, wa dhalika karruhi. Betul, ada. Dan perkara situ seperti roh. Fa inna nahkumu biwujudiha. Kerana kami menghukumkan ia wujud, wa in lam nahadza, iaitu walaupun kami tidak melihatnya bisyuhudiha, haisu nara ma laha min al-athari ma annana la naraha bil absari wa la nudrik haqiqataha bil afkari, wa kadzalika Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu wa in lam narahu bi absarina wa lam nudrik haqiqata dzatihi bi afkarina najzimu biwujudi dzatihi al-mawsufah bisifatil kamali nadhran lima nara min athari san'ihi al-badi' subhanahu wa ta'ala asyahid bil lisanil hali wal maqal. Yang bermaksud, ya, contohnya seperti roh. Sesungguhnya kita menghukuminya dengan wujud. Maksud dia, kita kata roh ni wujud, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Do you believe in roh? Ini roh wujud. Walaupun kita tidak dapat menyaksikannya. Yang kita lihat hanyalah kesan-kesannya sahaja. Dalam keadaan kita tidak dapat melihatnya dengan mata kasar dan kita tidak mengetahui hakikat sebenar roh itu dengan fikiran kita. Jadi, paling mudah mereka hari ini, hatta mathematics, engineering, perubatan, kita kan merujuk kepada Ibn Sina, Al-Imam Ibn Rushd, hatta orang putih pun yang bukan Islam pun, dari Eropah pun mereka seperti itu. Dan dia kembalikan lagi, kalau kita reverse balik, dia akan pergi kepada ahli-ahli falsafah yang mereka sendiri merujuk. Siapa? Iaitu Aristotle, Plato dan lain-lain. Kan mereka merujuk kepada tokoh-tokoh ini. Mereka of course hidup sebelum Nabi Isa AS. Dan ahlul falasifah membahaskan tentang roh. Diorang membahas tentang roh. So, diorang pun menerima konsep roh. So, apakah golongan yang tidak percaya wujudnya Tuhan ini mengatakan bahawa jasad dia tidak ada roh? Diri dia. Apakah? So, we want to know lah. Maybe mereka memang tak percaya dan itu dah sangat-sangat ekstrim lah. Cuba dia tanya diri dia sendiri, roh wujud ke tak? Tapi of course kita tahu zaman sekarang bukannya ateis, yang banyak juga sebenarnya agnostik. Agnostik ini berarti dia tidak peduli sangatlah dengan perkara-perkara ini. Dan kalau dia agnostik, we cannot do anything. Unless kita bagi dia kesadaran untuk dia sedar. Ini. Tapi, so by right, diorang mesti percaya dengan kewujudan roh. So apabila kita percaya kewujudan roh, kita nampak ke roh ni?
Orang mati kita nampak tu, roh tu keluar. Tak juga. Spirit tu kita tak nampak misalnya. So, but it exists. Dia wujud. Kita percaya. Kita iman. Kita tahu. Roh itu wujud. Siapa kata roh ni tak wujud? Wujud. Maka begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan just because you cannot see God, you don't believe in God. Kan? Just because kita tak nampak Tuhan, lepas kita tak percaya Tuhan. Tidak. Allah SWT wujud walaupun kita tak nampak. Sesungguhnya sekalipun kita tidak dapat melihatnya dengan penglihatan dan kita tidak mengetahui hakikat zatnya dengan fikiran kita, ya samalah. Kita tahu ke macam mana bentuk roh? Kita dah sebut tadi, kita tak tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Ini lalu disebut akan tapi kita dapat meyakini kewujudan zat Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Of course, Allah SWT bersifat dengan segala sifat kesempurnaan berdasarkan makhluk ciptaannya. Maksud dia apa? Dengan melihat alam ini, kita tahu God exists. Ini yang dimaksud sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Ini. Lalu disebut lagi yang dapat kita lihat secara langsung atau yang disebut bilisanil hali wal maqal. Maksud dia lisanil hal yang kita nampak tengok sendiri, wa bil maqal iaitu dengan apa yang dikhabarkan atau yang dijelaskan oleh para ulama. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kita beriman dengan kewujudan ruh, maka kita juga wajib beriman dengan kewujudan Tuhan yang menciptakan kita semua. Dan inilah dia iman. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi banyak persoalan tentang roh ini. Roh kita tanyalah, unless dia orang kata roh tu tak wujud, berarti dia orang ni jasad tanpa roh lah. Itu physics without any soul kan. Tidak ada inti. What is dia punya soul, dia punya, so meaning perkataan soul itu sendiri bagi mereka tak wujud. Cuba kita tepuk dada, tanya selera, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka ulama atau imam ini juga meneruskan, Imam Al-Jazairi meneruskan persoalan selanjutnya. Soalun hal yajuzu al-khawdu fi haqiqatir ruhi wal bahsu an mahiyatiha. Yang bermaksud, adakah boleh mendalami dan membahaskan hakikat ruh itu sendiri? Jadi ialah orang duk tanya macam tadilah firman Allah SWT, yas'alunaka anir ruhi, kan? Jadi mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Kan? Jadi sama-sama. Jadi sama juga. Jadi kita pun pada hari ini bertanya, lalu bolehkah kita nak tahu tentang hakikat roh? Kan kalau tadi ayat tersebut kata adalah min amri rabbi. Ini adalah termasuk daripada urusan Tuhan kami, Tuhanku. Jadi ini adalah perkara yang sangat susah untuk diketahui. Maka apa jawapan ulama ini? Al-jawab, la yajuzu zalika. La yajuzu zalika li'anna al-aqla qasirun an idraki haqiqatiha fal bahsu anha idafatu waqtin wa hadha akbar dalilin ala kusuril aqlil insan. InsyaAllah kita akan syarahkan setelah ini. Hadir wal hadir hafizakumullah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini para pendengar, kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan, pertanyaan di WhatsApp konti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Dan kita tahu bahawa antara amal khusus yang digalakkan kepada kita pada hari Jumaat adalah memperbanyakkan kita ini berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tahu bahawa selawat ini adalah di bawah bab doa, ya. Maknanya selawat itu sendiri yang kita bacakan adalah doa seorang hamba kepada Allah, ya. Dan pastinya selawat dan doa itu sendiri bahawa satu benda yang menunjukkan kita ni hamba Allah. Sebab perjuangan besar Nabi adalah membawa kita supaya menjadi hamba kepada Allah. Makin banyak kita selawat, makin menunjukkan kita ini berdoa kepada Allah, dan inilah yang dituntut oleh Nabi kepada kita. Dan apatah lagi bila kita berdoa, maknanya seorang
seorang hamba mengaku, mengiktiraf kelemahan diri dan tahu bahawa kemenangan itu adalah di dalam milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita di akhir zaman ni selalu sangka bahawa kemenangan tu dalam semangat kita, kemenangan itu dalam kebijaksanaan kita, kemenangan tu dalam kepintaran kita yang kita nak cari. Hakikatnya adalah kemenangan itu milik Allah dan Allah boleh beri kepada siapa yang Allah nak beri. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya, sesungguhnya Allah akan menunaikan hajatnya juga. Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang Muslim, Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan di hari kiamat. Sesiapa yang menutup keburukan seorang Muslim, Allah akan menutup keburukannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Destinasi IKIM masih bersama anda untuk rancangan Imanuna Iman Kami. Ya, betul. Kita masih lagi buka ruang peluang untuk anda hantarkan soalan pertanyaan. Seperti ada sahabat kita berikan pertanyaan juga, Mona. Berkaitan dengan roh ni, doktor. Adakah roh ini berkeliaran dan juga adakah mempunyai had-had tertentu untuk melepasi satu persatu untuk bertemu Allah? Ada yang bertanya sedemikian. Dan juga ada lagi, Mona, soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti kita, contohnya. Ya, ada soalan bertanya, apabila jasad berpisah dengan roh sewaktu kematian, di manakah roh-roh ini berada? Tapi jawapannya selepas ini, insya-Allah. Sabar dulu. Kita nak habiskan pengajian kita pada petang ini bersama doktor. Silakan doktor untuk sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang dibacakan tadi, jadi soalan dia, adakah boleh mendalami dan membahaskan hakikat roh itu? Jadi jawapannya, la yajuzu zalika li'anna al-aqla qasirun an idraki haqiqatiha. Tidak boleh kerana sesungguhnya akal tidak mampu untuk memahami hakikatnya. Means roh ini benda yang kita tidak boleh kaji dalam erti buat eksperimen lah. Itu yang dimaksudkan. Bukan kita tak boleh tahu sama sekali. Sebab dalam Quran tadi kan disebut, kecuali sedikit yang tidak diberikan ilmu, minal ilmi illa qalil. Jadi kecuali sedikit daripadanya. So adalah ilmu yang sedikit tu. Bukannya tak ada sama sekali. Tapi boleh tak kita eksperimen roh? Itu tidak boleh. Ini yang dia kata dekat sini, tak boleh. Okey. Lalu inilah dalil yang paling besar yang menunjukkan ketidakmampuan akal manusia. Means our rational, kita punya akal ada limit, tuan-tuan dan puan-puan. So jangan kita anggap bahawa kita tak ada limit. Kita tak percaya Tuhan kerana kita rasa dah terlalu hebat sangat. Tak. Still, all of you, still our rational masih ada limit. Kita masih ada limit. Sesungguhnya dia tidak dapat mengetahui hakikat rohnya sendiri. Diri kita, benda yang tak payah susah ni jasad ni roh dalam diri kita ni pun kita tak dapat kaji. Kan? Macam itulah. Ada tergamak nak cari hakikat zat Allah macam mana. Susahlah. Sedangkan roh itu adalah ciptaan Allah dan tidak keluar daripada diri manusia itu. Maka dari itu manusia hendaklah menghentikan cita-citanya. Tak payahlah nak seronok sangat nak cari untuk mengetahui hakikat zat penciptanya yang menciptakan roh itu, yang tidak ada sesuatu pun
yang menyerupainya. So tak perlulah kita duk sibuk nak bahas zat Allah macam mana. Ini yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu juga, insya-Allah. Okey, baik. Alhamdulillah. Itu antara intipati yang mengikut kitab kita pada hari ini. Dan sebenarnya berkaitan dengan roh banyak soalan. Kita harap kalau sempat kita cuba terus dengan jawapan-jawapan yang akan doktor berikan di sini, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Ada soalan kita ambil dari FB Live IKIM FM pada waktu ini. Ada soalan, doktor bertanya, apabila jasad berpisah dengan roh sewaktu kematian, di manakah roh-roh ini berada? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Roh ini akan berada di jasad tersebut. Bila dah pisah, walaupun dia dah tak kontrol, dia pisah, dia akan berada di jasad tersebut. Kan? Sebab itu di dalam hadis-hadis baginda SAW dan juga dalam kitab-kitab mengajarkan untuk kita menjaga jenazah tersebut. Tidak, sebab dia merasakan, kan, dia merasakan walaupun dia tidak boleh membalasnya. Dan sampai waktu dikubur misalnya, dikubur nanti akan datangnya malaikat yang akan bertanya man rabbuka dan lain-lain. Jadi asasnya macam tu. Tapi of course di dalam beberapa hadis yang lain, kalau kita rujuk kitab Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ini murid kepada Al-Imam Ibn Taymiyah misalnya, dia ada kitab Ar-Ruh. Dia karang kitab Ar-Ruh nama dia. So itu salah satu kitab awal saya baca dulu waktu form 1, saya ingat lagi. Saya baca buku tu. Kitab tersebut dia meriwayatkan banyak hadis atau perbahasan tentang roh. Jadi bagaimana roh ini iaitu mereka ini hidup. Kan? Mereka hidup. Mereka seperti kita hidup. Tapi bukanlah nak bentuk tu, itu perbahasan lain lah. Ada perbahasan lain yang bukan di sini perbahasan dia, tapi inti dia mereka berada di jenazah tersebut. Ada yang mungkin boleh luas daripada itu. Jadi dia macam dimensional lah. So kalau Daqaiqul Akhbar, kitab Daqaiqul Akhbar dan lain-lain juga membahaskan tentang bahawa kita boleh faham bahawa dalam satu hadis atau satu riwayat, saya tak ingat tu hadis atau riwayat, tapi ada dalam kitab tersebut, anna ruh, bahawa ruh ini yatazawwaruna bainahum, saling menziarahi antara mereka. Ini misalnya. Jadi itu adalah tentang roh. Okey, baik. Berikutnya soalan yang boleh kita gabungkan berkaitan dengan roh. Adakah roh ini memang wujud seperti apa kita bincang tadi, wujud, dan adakah ia juga terseksa, doktor, ataupun berkeliaran tidak lepas daripada suatu tempat ke suatu tempat yang lain untuk bertemu Allah dan juga peringkat-peringkat tertentu? Bagaimana, doktor? Okey. Pertama pertanyaan dia, roh ini sakit ke tidak? Yes, of course. Seperti yang telah disebutkan bahawa roh ini juga kan dia ada azab kubur kan. Azab kubur, jadi dia akan merasakan sakit dan dia juga merasakan nikmat. Kenikmatan kubur misalnya, melihat raudhah yang itu taman dia yang ada di syurga nanti kan, kubur dia tu macam raudhah bagi dia, kan. Itu satu. Lalu yang kedua, apakah dia boleh bertravel, kita katakan. Ini tergantung kepada amalan orang tersebut ketika hidup. Kan. Jadi yatazawwaruna bainahum. Jadi kalau mereka boleh berziarah sama mereka, contoh dia, kita tahu para anbiya ni orang-orang yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu taala, maka ketika Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat bersama dengan para anbiya, kan, para nabi-nabi terdahulu. Kan, dan mereka itu semua kebanyakan mereka sudah meninggal, sudah wafat, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ini misalnya. Jadi jawapannya, roh ni boleh, tapi tergantung amalannya. Jadi kalau roh orang biasa ni mungkin setakat ada dekat kubur dia je lah kot. Itu misalnya dia. Kan. Tapi mungkin di kalangan para anbiya dia, of course dia orang boleh lebih luas, dimension dia yang boleh kita fahami lebih luas. Seperti kisah Isra wal Mi'raj. Ini adalah
Mungkin pemahaman dia sampai situ, insyaAllah. Iya, terima kasih doktor. Dan Isma bertanya, doktor, pada waktu ini sekarang media sosial terutama TikTok banyak disiarkan video-video paranormal yang mengatakan dapat melihat roh. Boleh tak saya nak mohon doktor untuk menjelaskan tentang situasi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, untuk itu saya kata wallahu alam pada program tersebut, tapi hakikatnya sepatutnya tidak dapat. Jadi perkara-perkara seperti kamera, video, benda-benda ini untuk merakam paranormal, iaitu merakam roh. Contoh dia itu tidak. Itu mungkin dusta lah. Tapi kita tak boleh nak kata sebab saya pun tak tengok kan. Tapi inti dia, perkara tersebut tidak dapat dirakam, tidak dapat mengetahui hakikat roh seperti yang telah dijelaskan oleh muallif, iaitu la yajuzu zalika. Jadi perkara tersebut tak dapat. So satu-satunya cara untuk mengetahui tentang hakikat roh adalah melalui Al-Quran dan hadis baginda SAW yang telah sampai kepada kita. Seperti misalnya kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qayyim tadi, dan juga beberapa ulama lain. Ulama Imam As-Suyuti misalnya, dia juga ada pembahasan tentang roh yang merujuk kepada sumber-sumber wahyulah samawi. Kerana apa? Kerana dia adalah perkara ghaibiyat. Ini perkara ghaibiyat. Itu insyaAllah. Dan ada soalan satu lagi di WhatsApp Konti dari Dr. Farid Ismail dari UPM bertanya, apakah roh akan dikembalikan ke jasad dan apabila bertemu dengan Munkar dan Nakir, dan bagaimana pula keadaannya di mahsyar? Dan roh bergabung dengan jasad semula, bagaimana doktor? Betul. Jadi bila dia dah dicabut nyawa, nanti ketika nak ditanya Munkar Nakir, dia berada di jasad tersebut, lalu akan ditanya dan dia akan menjawab. Itu gambaran dia macam itulah. Kita tak nak kata lebih. Dan dia mendengarkan hentakan kaki para yang menghantar jenazah tersebut ketika mereka beranjak pulang. Kan? Berarti mereka hidup. Roh ini hiduplah, hidup di alam barzakh dia lah. Okey. Lalu pertanyaan selanjutnya iaitu bagaimana nanti dikembalikan pada jasad mereka di padang mahsyar. Kita beriman roh setelah ditiupnya sangkakala, betul? Yang kedua, badan jenazah yang dah hancur lebur ini akan jadi balik dalam bentuk yang asal. Dalam bentuk yang asal. Jadi bukan jasad yang baru, tapi memang jasad yang dulu itu dikembalikan. Resurrection. Allah boleh. Harus bagi Allah melakukan perkara tersebut. Kerana Allah SWT Khalik yang menciptakan segala sesuatu. Lalu roh itu dikembalikan. Ini yang disebut dalam kitab-kitab akidah. Roh itu ada perbahasan dalam ilmu akidah yang mana apakah roh ini fana atau tidak. Wa fi fanar nafsi ladan nafki ikhtilif. Jadi ulama mengatakan apakah roh ini akan hancur dan akan hilang, fana, atau tidak. Ada yang kata tak, baqa, dia kekal untuk dikembalikan kepada jasad. Of course terjadi khilaf, tapi dikembalikan kepada jasad. Jadi jasad yang dijadikan itu adalah jasad yang asal. Lalu roh itu masuk balik ke dalam jasad itu seperti di padang mahsyar. Iaitu maksudnya bukan seperti mana, iaitu berada di padang mahsyar dan merasakan kehidupan di padang mahsyar tadi. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan banyak soalan sebenarnya doktor. Kita akan bawa ke minggu hadapan insya-Allah kalau ada kesempatan. Dan untuk waktu ini doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Terbaik doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang boleh kita dapatkan bahawa ingat bahawa roh itu benar wujud, dan roh itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ciptakan dan Allah berikan kepada semua makhluknya yang hidup. Itu kan roh. Termasuk haiwan ada roh. Tapi mereka tidak berakal lah. Itu beza dia. Kita berakal. Dan kita tidak dapat mengetahui lebih tentang ini melainkan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa roh itu wujud dan diri kita ada roh, dan kita harap insya-Allah apabila roh kita ditarik diberikan keringanan dan kemudahan
dan nanti ketika ditiupkan sakakala dan kembali kepada jasad juga, kita menjadi orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Alhamdulillah doktor, jelas apa yang kita dengarkan berkaitan dengan tajuk roh ini. Semoga dapat beri kefahaman dan kita betul-betul pegang dengan apa yang Allah sediakan kepada kita, iaitu akidah inilah juga terlibat dalam keimanan kita. Semoga kuat, teguh insyaAllah. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Dan di akhirnya terima kasih kepada Dr. Aiman Al-Akiti untuk petang ini. Jazakallah ana kulla khair doktor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang juga tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM Media. Dan insyaAllah kita akan teruskan lagi membincangkan dengan tajuk-tajuk yang dapat dalam buku kitab Mutiara Ilmu Aqidah, 100 soal jawab asas aqidah. Okey. Dan kita akan jumpa lagi di hari waktu yang sama di setiap hari Khamis petang jam 5 petang insyaAllah. Ya, insyaAllah. Dan terima kasih kepada para pendengar dan untuk anda terus setia bersama kami Destinasi IKIM Inspirasi Infuriah Islami. Ibu 102.7 FM. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Ika, jom makan, aku belanja. Jom. Tapi jauh, aku nak beli Wildan Fresh. Wildan Fresh? Apa tu? Wildan Fresh, susu kambing segar UHT pertama keluaran Wildan. Diperbuat daripada 100% susu kambing segar. Ni aku dah pun cari laman web Wildan. Menarik. Wildan Fresh ni tanpa sebarang gula dan bahan pengawet. Kaya dengan khasiat omega 3 dan 6 pula tu. Kan? Yang penting Wildan Fresh ni tak rasa hamis kambing pun. Packaging Wildan Fresh ni pun comel, mudah dibawa dan diminum di mana-mana. Dapatkan sekarang, hubungi 011-965-3166 atau layari website wildan.com.my. Nah, yang ni aku belanja kau. Macam ni hari-hari nak Wildan Fresh. Segarnya. Triple A, sah berilmu, mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo bangkit berani. Dapatkan 15,000 tiket percuma Kickstart Faham. Langkah pertama labur saham syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat saham, ingat Triple A. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. kPa, kilopascal, PSI per square inch. Jadi kalau dulu kita gunakan 28 PSI, hari ini kita hanya perlu taruhkan dia 190 saja. Maksimal 200. Jangan kita taruh sampai lebih. Kalau kereta kita 14 inci rim, kalau kita 15 inci rim, bermakna 210 dengan 30. Kalau kereta kita 16 inci, 32. Jadi bersama dengan 220. Jadi kalau kereta kita 35 sama dengan 240. Jadi tuan-tuan gunakan tekanan dengan betul. Walau bagaimanapun tekanan angin yang ada di petrol station itu tidak dikalibratekan, tidak ditentukurankan. Jadi berhati-hati supaya jangan menggunakan dia angin masuk teng 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 teng, bunyi sedap hingga dia meletup. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apalah erti hidup? Sekadar penerusan tarikan nafas. Tidak boleh atau gentar dihentikan. Dan setakat menyelesaikan sebongkah daging pembungkus belulang yang akhirnya diluluhkan kematian dan kefanaan. Yang dinamakan kehidupan dibanding dengan alam dan ketuhanan, bagai sebutir pasir di daratan, yang hilangnya tidak sedikit pun
menjejas kesempurnaan. Di tengah sahara kemanusiaan, seorang musafir bermimpikan mata air yang mengalir dengan igawan mengusir. Jadilah aku sebutir pasir, membentuk muka bumi Tuhan yang indah, bukan yang dilayang angin, memasuki mata dan mengalirkan air mata. Sajak itu tadi bertajuk Sebutir Pasir, hasil nukilan Khadijah Rahman. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izek Pirhatin. Apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Hadiahkan pahala berpanjangan kepada kedua orang tua dengan menyumbang melalui projek Baipulih Surau di Pendalaman. Layari www.yayasanizekpirhatin.org untuk maklumat lanjut. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 15 Rabiul Akhir 1444 Hijrah bersamaan 10 November